Assalamualaikum, saya Farah Fatia binti Azman Shah bersama dengan rakan saya iaitu Syahidan bin Akif, Muhammad Saleh bin Saidin, Muhammad Firdaus bin Ismail dan juga Nurul Nabila binti Abdul Wahab. Hari ini kami akan membentangkan tentang strategi pemasaran Subway. Subway ialah franchise restoran makanan segera Amerika yang menjual terutamanya sandwich, kapal selam, salad dan minuman. Ia diasaskan oleh Fred DeLuca yang berusia 17 tahun dan dibiayai oleh Peter Buck pada tahun 1965 sebagai Subway Super Peter di Connecticut. Subway menyediakan pelbagai pilihan topping yang membolehkan pelanggan memilih topping yang mereka mahukan pada sandwich mereka. Slogan Subway ialah Eat Fresh yang bertujuan untuk menunjukkan bahan-bahan segar yang digunakan dalam sandwich mereka. Ia merupakan franchise yang paling pesat berkembang di dunia dan setakat hari ini mempunyai lebih 44,000 lokasi dan merupakan rangkaian restoran jenama tunggal terbesar dan pengendali restoran terbesar di dunia. Jenis peruncitan Subway adalah pemilikan atau ownership. Struktur pemilikan restoran Subway adalah franchise. Franchise mungkin kelihatan seperti rangkaian korporat kerana pemasaran dan produk yang tersedia biasanya konsisten antara kedai franchise. Perbezaan utama ialah walaupun rantaian korporat dimiliki secara berpusat, kedai franchise dimiliki oleh pemilik perniagaan individu yang telah mengikat kontrak dengan syarikat yang lebih besar. Sebagai pertukaran untuk membayar royalty untuk tanda dagangan syarikat lebih besar, yuran latihan dan peratusan jualan pemilik franchise boleh menjalankan kedai di bawah jenama syarikat lebih besar. Model ini sangat biasa untuk syarikat restoran besar, contohnya Subway. Membeli franchise ialah membeli hak untuk menggunakan nama, produk, konsep dan rancangan perniagaan. Pemegang franchise akan menerima model perniagaan yang telah terbukti daripada perniagaan yang telah ditubuhkan. Franchisee perlu mengikuti semua amalan syarikat dan mempunyai pengetahuan yang jelas tentang kos yang dijangka akan diserap. Ini adalah penting untuk mengekalkan hubungan yang sihat dengan pemberi franchise. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudari Nurul Nabila untuk membentangkan slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan terdapat tiga iaitu geografi, demografi dan fisiologi. Geografi ialah kawasan bandar yang mana kawasan yang padat dengan penduduk yang telah dipilih oleh Subway lah. Seterusnya kawasan yang strategik, kawasan yang ditumpuan orang ramai sebagai contoh di Kuala Lumpur, Selangor, Penang dan Johor Bahru. Manakala untuk demografi pula tertumpu pada kumpulan umur, jantina, bangsa dan pendapatan. Kat sini kumpulan umur yang kami tulis ni ialah antara umur 18 hingga 40 tahun. Manakala untuk jantina, perempuan, lelaki, remaja iaitu student yang mementingkan kesihatan. Untuk bangsa pula Melayu, Cina, India dan lain-lain. Golongan yang disasarkan ialah golongan pertengahan. Okey, untuk fisiologi pula, orang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat sebagai contoh yang mengambil sandwich untuk mengenyangkan dan menyihatkan kerana mereka sibuk dengan urusan seharian dan tidak ada masa untuk ambil makanan berat. Selain itu juga mementingkan gaya hidup sihat. Okay, seterusnya lokasi kedai. Subway memilih kawasan bandar sebagai tempat perniagaan mereka kerana kawasan tersebut merupakan kawasan tumpuan orang ramai yang berkunjung di tempat tersebut. Bukan sahaja penduduk di situ, malah pengunjung luar daripada negeri tersebut. Sebagai contoh di sini kita dapat lihat Ampang Puan mempunyai 11 kedai. Maksudnya cawangan yang telah dibuka Subway. Terusnya Kelang Valley terdapat 87 kedai. Manakala Penang dan Johor mempunyai 13 kedai. Okay, seterusnya saya akan menyerah kepada rakan saya. Seterusnya saya akan menerangkan produk-produk yang terdapat di restoran Subway. Produk teras Subway ialah sandwich 6 inch, 12 inch termasuk wrap, salad dan biskut. Raja menunjukkan semua sandwich yang kini tersedia di Subway. Produk teras Subway ialah sandwich kapal selam atau sub. Sandwich terlaris Subway adalah BMT, di mana ianya adalah singkatan daripada Biggest, Meatiest, Tastiest yang mengandungi pepperoni dan salami. Nama itu pada asalnya bermaksud Brooklyn Manhattan Transit. Subway juga menjual sandwich sarapan pagi dan juga toasty. Pada November 2009, Subway menandatangani perjanjian untuk menyediakan tawaran kopi secara eksklusif sebagai sebahagian daripada menu sarapannya. Sehingga kini, ramai pelanggan yang membeli kopi di Subway terutamanya waktu sarapan pagi dan penjualan kopi sudah tidak terhad kepada waktu sarapan saja, malah sepanjang hari. Selain daripada ini, Subway juga menjual wrap, salad dan juga cookies. Berikut adalah contoh wrap, salad dan biskut yang terdapat di Subway. Antara jenis biskut yang terdapat di Subway sehingga kini adalah chocolate chip, double chocolate chip, white chip macadamia nut dan juga oatmeal raisin. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Firdaus untuk membentangkan tentang penetapan harga. Persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Farah. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan penetapan harga yang boleh pakai oleh restoran Subway.
Penetapan harga sesuatu produk adalah sangat penting kerana ia berperanan bagi menentukan kejayaan sebuah perniagaan. Hasil daripada kajian kami, di restoran Subway terdapat 3 jenis strategi yang diguna pakai, iaitu price skimming strategy, bundle price strategy dan promotioning price strategy. Baik, yang pertama adalah price skimming strategy. Price skimming strategy adalah salah satu strategi bagi penetapan harga produk di mana sesebuah perniagaan akan mengenakan harga permulaan yang tinggi bagi sesuatu produk yang baru dan kemudian akan menurunkan harga jualan berkenaan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, di restoran Subway, pada tahun 2021 mereka telah mengeluarkan satu produk yang terbaru iaitu breaded chicken cutlet yang dijual pada harga RM13.30 dan bagi footlong pula ia dijual pada harga RM26.95. Kini produk berkenaan dijual pada harga RM11.55 dan footlong pada harga RM24.90 sahaja. Yang kedua adalah bundle price strategy. Bundle price strategy adalah strategi perniagaan di mana syarikat mengumpulkan beberapa produk dan dijual pada satu harga yang baru. Sebagai contoh, di restoran Subway, mereka menawarkan family bundle dengan 4 pilihan sandwich iaitu Italian BMT, roasted chicken, tuna dan chicken slice. Tawaran berkenaan terbahagi kepada dua iaitu family bundle A dan juga family bundle B. Family bundle A terdapat 4 sandwich beserta 2 air minuman dengan harga RM39.90. Manakala family bundle B pula terdapat 4 sandwich, 4 air minuman dan 4 cookies dengan harga RM49.95. Yang terakhir adalah promotioning price strategy. Promotioning price strategy adalah strategi jualan di mana harga sesuatu produk dikurangkan dalam tempoh masa yang dipertujuan bagi menarik prospek atau pelanggan. Dengan menurunkan harga dalam tempoh waktu yang singkat akan meningkatkan jualan produk berkenaan dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan sesebuah perniagaan dalam satu tempoh yang singkat. Di restoran Subway, mereka telah melakukan beberapa promosi dalam tempoh waktu yang pendek seperti 7 flavors 7 days di mana Subway telah menawarkan 7 jenis sandwich yang berlainan rasa selama 7 hari seminggu dengan harga RM9.90 sahaja berbanding dengan harga asal iaitu RM11.55. Antara sandwich yang ditawarkan adalah Italian BMT pada hari Isnin, burrito pada hari Jumaat dan steak and cheese pada hari Ahad. Itu saja pembentangan dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Saudara Syahidan untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Firdaus. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan strategi promosi yang dijalankan oleh Subway. Promosi bermaksud proses, kaedah atau cara untuk memberitahu, menyediakan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Promosi adalah satu daripada strategi penting yang boleh menaikkan jualan dan reputasi jenama Subway. Subway menggunakan pelbagai strategi dalam mempromosi jenama mereka. Slogan mereka Eat Fresh adalah satu bentuk promosi yang menekankan fakta bahawa menu mereka adalah freshly baked dan diperbuat daripada bahan-bahan yang segar. Terdapat 3 kaedah promosi yang utama yang biasa diamalkan iaitu promosi melalui jualan, promosi melalui pengiklanan dan promosi melalui tajaan dan juga kerja-kerja amal. Promosi jualan ialah semua jenis promosi kecuali pengiklanan, jualan peribadi dan lain-lain termasuk kupon, promosi diskaun, pertandingan dan aksesori percuma. Banyak promosi jualan yang diperkenalkan Subway sepanjang tahun dan di antaranya ialah Free Subway X Coca-Cola Merchandise Promotion, promosi 12-12 RM16 footlong deal, promosi Christmas deal, promosi Merdeka Subway dan Subway Chinese New Year RM8.80 deal. Seterusnya adalah pengiklanan. Pengiklanan ialah satu bentuk komunikasi yang berbayar dan ia digunakan untuk mencipta kesedaran dan menghantar maklumat untuk mendapatkan tindak balas daripada sasaran pasaran. Subway mewujudkan kesedaran melalui pengiklanan di kebanyakan media elektronik, papan iklan di lebuh raya, pelekat kenderaan, panggung wayang dan juga media sosial. Seterusnya adalah promosi melalui tajaan. Subway juga aktif menjalankan promosi melalui tajaan dan terlibat dengan badan amal. Subway menjadikan perkongsian dengan masyarakat sebagai sebahagian besar budaya mereka. Setiap tahun Subway menyokong badan amal dan organisasi dermawan melalui derma korporat dan tajaan untuk menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif. Antara aktiviti tajaan yang terlibat adalah kerjasama dalam industri e-sukan dengan menaja My Game on Lunchtime Cup yang melibatkan permainan secara atas salian dan menjalinkan kerjasama dengan pasukan bola sepak JDT dan mendapat hak untuk membuka restorannya di Stadium Sultan Ibrahim Johor Darul Takzim. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Haji Muhammad Saleh bin Saidin untuk ulasan, cadangan dan juga kesimpulan. Silakan. Terima kasih Saudara Syahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenama Subway adalah merupakan rangkaian sandwich terbesar di dunia dengan lebih daripada 44,800 lokasi di seluruh dunia. Ia berkembang maju pada hari ini kerana mempunyai visi yang sangat jelas untuk masa depan jenama yang lebih hebat. Kini Subway menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari makanan yang berkhasiat dan boleh dinikmati seisi keluarga.
Populariti jenama ini terus berkembang selama beberapa dekad dengan nilai teras dan prinsip dengan memberikan perkhidmatan yang luar biasa kepada setiap pelanggan. Selain itu, ia juga komited dalam menyediakan menu berkualiti tinggi pada harga yang mampu dimiliki oleh semua orang dan memastikan kos operasi rendah dan mempunyai sistem yang hebat selain tidak pernah berhenti menambah baik. Subway kini telah berkembang pesat di Malaysia dan menjadi alternatif makanan sihat kepada restoran makanan segera yang lain. Untuk memastikan Subway terus berkembang pesat di negara kita ini, hasil daripada kajian yang telah dijalankan, Subway dicadangkan untuk melaksanakan strategi-strategi seperti menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan bagi setiap rangkaian Subway di seluruh negara, terutamanya kawasan yang strategik dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, kerana kawasan tersebut mempunyai peluang yang luas bagi tujuan pemasaran. Selain itu, Subway perlu berkolaborasi dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan e-hailing seperti GrabFood, Foodpanda dan juga Shopee Food. Ini perlu dilakukan kerana perkhidmatan penghantaran makanan yang disediakan oleh Subway adalah terhad di lokasi tertentu sahaja dan ia memerlukan sumber luar bagi menampung penghantaran makanan tersebut. Akhir sekali, beberapa cadangan polisi baru juga perlu dilaksanakan. Ini bertujuan bagi menjayakan semua strategi yang telah dirancang. Antaranya termasuklah menetapkan bahawa kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun adalah tidak dibenarkan untuk membuat pesanan makanan secara atas talian. Meletakkan bahawa semua harga setiap produk dan perkhidmatan penghantaran yang dipaparkan adalah termasuk 6% cukai perkhidmatan selaras dengan Akta Cukai Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dan menetapkan bahawa tiada sebarang pulangan wang apabila pesanan berkenaan telah disahkan atau pembayaran telah berjaya dilakukan oleh pihak pelanggan. Apa yang dapat kami simpulkan di sini bahawa restoran Subway kini menjadi antara pilihan utama restoran makanan segera dalam kalangan masyarakat di negara ini. Selain dari menyediakan kepelbagaian menu makanan yang sihat, Subway menjadi tarikan kerana konsep kedai yang agak menarik dan juga menyediakan makanan yang pantas. Walau bagaimanapun masih ramai masyarakat di luar bandar yang kurang mengenali dan merasai menu sihat daripada Subway. Oleh itu, Subway perlu meluaskan lagi rangkaian restorannya dan melipat gandakan promosi bagi mengukuhkan jenama Subway di mata masyarakat, khususnya rakyat di Malaysia kita ini. Itu tadi daripada kumpulan kami. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.